Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu alhamdulillah kita ucapkan panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan dan wa barakallahu fikum kepada semua, terutamanya atas jemputan lah Ustazah Fauziah menjemput saya untuk mulakan kelas tadabbur setiap 3 petang lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita, Allah izinkan kita, Allah bagi kita kesihatan untuk dan kekuatan untuk sama-sama hadir lah, istiqamah hadir kelas ini. Baik, jadi sebelum kita nak mulakan tadabbur, pertama sekali kita kena ada satu, supaya nak wujudkan himmah ni mana rasa sukalah nak buat. Jadi saya tadabbur ni dia persepsi pertama mungkin orang akan rasa susah sikit kan, sebab kita kena buka Quran, dan Quran tu kita bukan buka page by page ni, tapi kadang-kadang page jam tu ada page yang jauh. Itu jadi cabaran kan, yang kita tak berapa familiar sangat kan. Cumanya kaedah kita mungkin pertama sekali tujuannya kita nak merangkumkan ayat sebenarnya. Sebab ayat Quran ni dia adalah sumber pengukuhan tau. Bila kita baca satu ayat Quran, dia ada ikatan dengan ayat yang lain dan makin lama makin mantap. Itu nama dia tadabbur. Jadi ayat pertama yang saya nak tunjukkan dulu, kenapa tadabbur ni hebat. Kita tengok, okey, boleh buka surah An-Nisa dulu. Surah An-Nisa ni surah yang ke berapa? 64. Jadi saya bantu ke kita semua, saya bagi muka surat lah. Surah nombor 4. Ayat yang ke-82 pada muka surat 91. Buka mushaf. Pastikan mushaf yang standard jangan mushaf yang ada tafsir sebelah tu, jadi muka surat jadi banyak, dia tak sama. Kan ada satu muka surat tu dia sebelah, lepas tu sebelah ni huraian. Jadi itu jadi tebal macam tu. Dia yang ikut mushaf yang standard. Dia sama je, mesti muka surat 91 ayat tu. Jumpa dah? Buka muka surat 91. Jadi ayat yang saya bagi ni pastikan tulis, catat supaya senang nak rujuk balik lah. Saya nak huraikan ayat ni dulu. Okey. Di surah apa? Surah An-Nisa. 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 Surah apa? An-Nisa surah 4. Ayat 82. Muka surat 91. Cuba tengok. Muka surat 91. Jumpa? Semua ada Quran. Jadi semua pencinta Quran dalam ni kita hari ni kita mungkin buat lain, iaitu kita baca sama-sama. Sebab pahala bacaan Al-Quran ni memang besar pahala dia dengan bacaan. Sebab baca Quran ni sepakat ulama kata ibadah. Baca Quran ibadah. Dia tak macam baca surat khabar. Kan? Bila baca Quran je ibadah. Umpama macam kita sedang beribadah kepada Allah. Memang bukan umpama pun, memang ibadah kepada Allah. Itu istimewanya baca Quran. Maka sama-sama kita cuba baca satu ayat ni
yang saya bukakan ni. Okey, boleh jumpa dah ayat tu, ayat 82 dah. Okey, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Okey. Tadi kita tengok ayat tu satu-satu. Ada afala kan? Yatadabbarunal Quran. Jadi Allah bertanya kepada manusia. Siapa? Yang membaca ayat ni lah kita semua. Sebab Quran ni adalah cerminan untuk kita masing-masing. Jangan dipantulkan Quran pada yang lain, rugi. Bagi pembaca Quran, jangan pantulkan ayat kat orang lain. Pantulkan ayat Quran ni kat siapa? Kita. Sebab Allah bicara dengan kita. Imam Al-Qurtubi kata, man balaghahul Quran, siapa yang Quran sampai kat dia, faka'annama kallamahullah. Seolah dia sebenarnya Allah sedang cakap dengan dia. Sedang bicara dengan dia. Maka itu yang sepatutnya kita ambil lah. Jadi kita tengok ayat ni, apa yang Allah cakap dengan kita ni? Kita tengok afala yatadabbarunal Quran. Allah tanya, mengapa tidak mereka mahu apa tu? Yatadabbaru. Inilah tadabbur. Dah jumpa dah satu kalimah tadabbur dalam Quran kan? Kenapa mereka tak nak tadabbur Quran? Allah tanya. Adakah mereka tak mahu tadabbur Quran? Apa makna tadabbur? Memerhatikan isi kandungannya, usaha nak pening-pening kepala sikit bagi faham apa benda Allah cakap. Sekali-sekala kan? Tapi ni kita dah baca dah. Kita nak cuba pening-pening sikit. Dan pening ni apa? Berlaku peningkatan pada cinta kita kepada Quran ni, mudah-mudahan. Jadi Allah kata, apa istimewa Quran? Walau kana min indi ghairillah. Allah kata, kalau Quran ni bukan daripada Allah, rekaan manusia, macam buku yang kita tulis. Contohnya banyak berlambak-lambak kan bacaan yang manusia ni buat, tapi penuh dengan kelemahan. Jadi kalau Quran bukan daripada Allah, apa? Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti manusia akan nak pertemui banyak kekurangan, kesilapan, kelemahan yang banyak dalam Quran, tapi tak ada. Jadi cara untuk kita dapat kehebatan Quran dengan apa? Allah suruh tadi tadabbur. Baru terbukti, ya Allah, Quran ni semuanya saling menguatkan isi dia antara satu sama lain. Itulah Quran lah. Jadi ayat ni menjelaskan, sebab tu Allah bertanya. Bila Allah bertanya kenapa tak nak tadabbur, maknanya apa? Tadabbur lah. Itu suruhan Allah. Allah suruh buat. Okey. Jadi Quran ni dia memang saling menguatkan isi kandungan dia satu sama lain. Bukan sahaja surah itu kita baca secara direct tu, okey, Al-Fatihah. Tak. Bila baca Fatihah, kita ambil surah lain nak terangkan Fatihah pun bertambah lagi apa? Bertambah kefahaman kita dengan surah Fatihah. Itu tadabbur. Itu guna fungsi tadabbur lah. Okey. Yang kedua ni saya nak keluarkan ayat-ayat yang kata pasal tadabbur ni. Ni satu tempat kita dah jumpa Kita jumpa lagi satu tempat. Jadi tadabbur ni dia nak hala ke mana fokus tadabbur. Okey, tulis. Fokus tadabbur. Jadi tadabbur Quran ni apa dia? Kita merangkumkan ayat dengan ayat Quran supaya makin kukuh kefahaman kita dalam Quran. Yang kedua, tadabbur ni dia fokusnya dituju ke mana pada diri kita? Kat hati. Konsep tadabbur ni dia akan menyucikan hati semua orang. Ayat yang saya cakap ni ada dalam surah, namanya surah Muhammad. Surah Muhammad dalam mushaf nombor 47. Surah Muhammad nombor 47 ayat 24. Muka surat 509. Surah Muhammad
Surah Muhammad, iaitu surah 47 ayat nombor 24. Muka surat berapa? 509. Cuba tengok. Jumpa tak? Jadi ayat nanti bila kita tengok, tadi ayat saya dah bawa ayat ni. Sekarang ni kita binding dengan ayat ni. Makin jelas apa itu tadabbur. Okey, ni ayat pertama saya bagi. Sekarang dah 2 ayat dah Jumpa? Ada belum jumpa? Okey. Okey, cari. Jumpa Dah. Semua masya-Allah. Cikgu dah jumpa ya? Muka surat 509 ayat 24. Dia saya rasa sebulan kalau kita buat ni, lama-lama semua dah biasa lah. Kalau saya tak cakap ayat nanti semua tunggu. Ustaz, ayat mana? Mudah-mudahan macam tu lah. Semua nak tahu ayat apa yang Ustaz cakap ni. Mudah-mudahan kita akan nampak. Sebab ayat Quran ni seronok. Bukan saya cakap ni, Allah cakap. Okey. Jumpa tak apa, tak. Kita ni lambat pun tak apa, kita raikan semuanya. Kalau lah tiba-tiba tak sampai berapa muka je pun okey je. Jumpa 509 Cari dulu muka surat. Dia Musa tulis bahasa Arab ke? Bahasa Arab. Totally Arabnya. Jadi dia lain sikit lah. Yang 509 509 Kalau cari yang macam ni, bulat titik 9 tu. Ada mushaf yang memang Arab Kereta apa yang mana? Bukan kereta saya parking depan tu. Boleh ya? Okey, jumpa dah ya? Okey, cari ayat 24 di tengah-tengah muka surat tu. Cari ayat nombor 24. Jumpa ya? 24 Jawi 24. Hei. 4. Jumpa. Siapa yang mushaf memang Jawi? Ada ramai? Acik okey tak apa. Jawi memang susah sikit lah. Faham. Nanti boleh lah, tak apa. Kalau ada Quran biasa nanti ambil yang biasa pun boleh. Yang nombor Melayu kan, nombor bahasa kita kan, dia senang lah. Ada ke? Tu ada terjemahan ke? Ada okey. Alhamdulillah. Memang tu payah sikit sebab fully Arab kan. Betul. Saya pun mungkin terkial-kial nak cari tu. Saya pun susah nak cari. Dia betul. InsyaAllah. Yang tu ada terjemahan ni? Ada. Terjemahan lagi best lah sebab mana tahu saya salah ke. Tak boleh nak buat check balance pula kan. Tengok ustaz cakap lain ni, ayat ni kata lain. So tengok terjemahan tu 509 kita barakallahu fiik 509 Jumpa Alhamdulillah. Okey. Jangan bimbang. Jangan rasa saya ustaz ni rimas saya jambat. Bukan kan. Saya yang memang kena raikan. Buka jangan bimbang lah. Jangan serik. Okey, tak apa. Baik Okay, kita tengok ayat 24 boleh saya baca
Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi kita dah jumpa ayat kedua ni. Sama macam yang kita baca tadi. Betul perasan tak? Tadi afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah tadi. Sekarang ni sama juga, Allah kata afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa, apa yang menyebabkan mereka tak nak tadabbur Quran? Kenapa mereka tak nak tadabbur Quran? Cuma belakang dia lain. Allah kata apa? Am ala qulubin. Jadi dia cerita pasal hati. Am ala qulubin akfaluha, atau sebenarnya punca yang mereka ni tak nak tadabbur Quran sebab hati mereka tu terkunci, tutup, tak terpanggil nak buat benda ni sedangkan Allah suruh buat. Jadi maka ia berkaitan dengan elok atau tidak hati seseorang. Bahaya tu tadabbur. Maknanya tadabbur ni adalah satu benda penting dalam kehidupan. Sebab Allah kaitkan dengan hati yang apa? Terkunci ke terbuka hati ni untuk hidayah. Kan? Maka kita sebagai orang yang cintakan kebenaran, kita nak memang hati kita bukan orang macam ni. Maka kita tadabbur Quran. InsyaAllah ni mudah-mudahan Allah kita termasuk dalam orang-orang yang terbuka hatinya untuk menerima petunjuk Allah dalam Quran ni. Ini berkaitan dengan, jadi fokus tadabbur dia akan menghala ke satu tempat yang menjadi raja tubuh kita. Apa dia? Hati. Itu ikut Imam Ghazali Al-Qalb ni malikul jasad. Hati ni adalah raja kepada tubuh. Maka Quran ni memandu jiwa manusia. Dia memberikan pencerahan kepada jiwa dengan keterangan-keterangan daripada Allah. Allah tegur macam-macam benda, nanti kita akan nampak. Jadi tadabbur adalah fokusnya adalah kepada hati. Maka apabila tadabbur ni fokusnya kepada hati, kita kena kembali kepada kaedah yang Allah telah berikanlah dalam Quran ni. Jadi kaedah ni pertama, kembali kepada tujuan turun Quran sekarang ni. Tujuan turun Quran ni apa tujuan? Okey. Jadi Quran ni tujuan turun dia adalah petunjuk. Cuba buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah nombor berapa? Surah nombor 2 kan? Ayat 185 itu pada juzuk kedua, muka surat berapa? Sekejap 185 muka surat 28. Di surah seterusnya surah apa? Ayat yang ketiga saya bagi ni, Al-Baqarah surah 2 ayat 185 muka surat 28. Jadi kat sini kenyataan tentang apa fungsi Quran. Dalam ni ada ayat yang panjang, jangan takut. Part yang kita nak ambil adalah atas tu. Itu part tentang apa itu Quran. Setelah itu part amaliyah Quran lah, tentang hukum berpuasa. Okey. Jumpa? Okey, kita nak baca sampai part bahagian pertama dalam ayat ni. Jumpa? Okey. Muka surat 28. Ada. Ayat 185 Jumpa Surah Al-Baqarah ayat 185. Tapi pertama paling mudah cari muka surat dulu. Lepas tu fokus cari ayat 185 dalam tu. Baru senang kan? Cari muka surat. Saya bagi muka surat dulu. Ayat tu Allah kata apa?
Kita baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula dia syahru syahru kan. Syahru hilang. Hilang. Tak ada boleh. Kadang-kadang dia ni. Dia ada shot juga. Ke kat sini. Dia tak boleh goyang ke? Ada goyang ke tadi? Tak ada kan? Kena tutup balik. Okey. Assalamualaikum. Okey. Dia kadang-kadang dia tak boleh, sensitif sikit. Okey. Okey, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi cuba kita ayat ni macam dulu kat sekolah, kalau kita tengok teks, kita ambil poin penting ayat ni. Apa Allah nak kata? Jadi Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan istimewa kerana pada dia turun Quran. Quran turun pada bulan Ramadan, permulaan turun. Jadi Allah menggambarkan apa sifat Al-Quran. Apa sifat Al-Quran? Jadi Al-Quran ni kita boleh ambil 3 poin penting dalam tu. Apa itu Al-Quran? Al-Quran ni pertama apa? Hudan linnas. Petunjuk manusia. Petunjuk manusia. Quran adalah petunjuk, guidance. Petunjuk. Yang kedua, terdapat apa dalam Quran yang kedua? Bayyinat. Bayyinat minal huda. Dan petunjuk tu pula ada keterangan lagi yang dalam dia, saling menerangkan dalam ayat Quran tu. Quran ni dia ada jawapan-jawapan, merangkuman. Bahkan bayyinat juga penjelasan daripada Nabi sendiri yang bawa Quran, Nabi ajarkan, dan para sahabat dan alim ulama lah. Okey, ni yang kedua. Quran ni adalah sangat jelas penjelasan, penuh penjelasan. Jadi bayyinat ni jamak ni, maksudnya banyak keterangan. Quran ni guidance, dia bagi kita jalan ketika dalam gelap. Quran ada, kita boleh jalan, petunjuk. Dan yang kedua, Quran ni apa? Keterangannya banyak. Persoalan-persoalan yang kita tak tahu jawapan, Quran terangkan. Oh, dapatlah pencerahan. Itu kedua. Yang ketiga, Quran ni fungsi dia, setelah dapat kedua-dua ni, apa dia? Dapat tunjuk jalan, dapat penjelasan. Oh, dapat jawapan dah. Jadi dia jadi apa nama dia? Furqan. Furqan ni apa? Ya, dia boleh membezakan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Furqan. Membezakan mana betul, mana salah. Manusia ketika itu dah boleh buat pertimbangan. Inilah fungsi Quran. Inilah fungsi Al-Quran yang kita baca ni. Maka sekarang ni kita nak fungsi ini hidup untuk kita bila kita baca Quran. Sebab ini sifat Quran yang Allah sendiri sebut dalam Quran. Maka rugilah kalau sifat Quran yang hebat macam ni tapi tak dapat pada kita. Kita baca tapi apa?
tak dapat petunjuk juga. Kita baca tapi tak tahu mana betul mana salah juga. Kita baca tapi tak dapat bezakan mana patut mana tidak, mana betul mana salah. Sedangkan Quran sifat dia macam ni. Maka apa jalannya? Sebab tu kita balik kepada tujuan Quran turun. Sekarang ni fungsi Quran. Ni apa? Fungsi Quran ni lah. Allah kata tadi ni pujian kepada Quran. Quran ni apa? Saling menerangkan, kukuh isi dia tadi. Kan? Kalau bukan Allah buat Quran, tak akan jadi macam ni. Tapi Quran ni Allah yang turunkan. Maka Quran tu hebat. Yang kedua, Quran ni dia fokus pada apa? Hati, ayat yang ini tadi. Dan ketiga, fungsi Quran, sifat Quran ada tiga. Dia petunjuk manusia, dia penjelasan yang terperinci, dan dia adalah menyebabkan manusia tu boleh tahu mana betul mana salah. Hebat Quran. Maka bagaimana nak dapat kehebatan Quran? Sebab tu Quran ni apa? Quran ni kitab yang mubarak. Betul tak? Mubarak. Penuh dengan keberkatan, kebaikan. Quran, berkat Quran. Macam mana dapat? Okey, sekarang kita buka surah yang keempat. Surah Sad. Surah Sad, surah nombor 38, ayat nombor 29. Muka surat berapa muka surat? Muka surat 455. Muka surat 455. Baris keempat. Boleh cari ayat dia, cerita tentang kitab, mula dengan kitabun. Jumpa? Nombor Arab dia Ustaz. Ya, ada juga lagi. 455. Jadi 455 ni 455. Cari macam ni. Dia macam ain ni, lepas tu bulat-bulat. Jumpa? 455. Dia dah hilang balik. Dah sekali-sekala. Dia ada short kot. Mungkin pasal ni ada wayar ni lah. Mungkin. Mic ni ya? Tak apalah. Saya kena kuatkan suara sikit lah. Jumpa Suara saya dengar kat belakang. Dengar Dengar. Yati dengar? Okey, kita jumpa dah ayat 29 jumpa. Tengok muka surat dulu. 29 macam mana? Ni 29 ni 29. Ni. Ya, 29. Jumpa. Tengok ujung ayat. Nombor tu ujung ayat. Nombor Quran dia bukan kat depan dia kat belakang sekali. Tak apa. Biasalah. Tak apa. Mula dengan kitabun. Ayat tu mula dengan kitabun Jumpa Okey. Yang belakang boleh dapat ya? Kaca boleh dapat kaca?
Boleh Okey. Kalau tak angkat tangan lah. Ustaz saya tak dapat lagi. Tak apa, jangan bimbang. Okey je. Baik kita tengok ayat tu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Okay, perhatikan saya nak terjemah. Jadi ayat tu awal mula dengan kitab. Kitabun maknanya apa? Ini sebuah kitab. Itu ataupun ini adalah sebuah kitab yang ini rujuk pada Quran lah. Allah nak katakan Quran. Yang mana Quran ni anzalnahu, kami telah turunkannya. Maknanya menunjukkan mulianya Quran sebab turun dari atas. Mahal Quran ni, tak boleh dapat sebab kita ni kat bawah. Kan? Allah turunkan kepada kita. Dan Allah turunkan kepada siapa? Ilaika, siapakah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran Allah telah turunkan wahyu tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril lah dalam ayat yang lain. Banyak ayat-ayat lagi lah. Dan apa tugas Nabi buat bila turun ni? Nabi sampaikan pada kita Quran. Sebab tu hari ni kita pun dapat Quran lengkap. Ada berapa ayat? Ada 6,236 ayat yang kita dapat depan mata kita hari ni. Ini hasil daripada wahyu yang Allah beri pada Nabi, dan Nabi semua Nabi sampaikan. Tak ada Nabi sorok satu pun. Sebab itulah Quran yang hebat ni, yang penuh dengan kebaikan. Mubarak ni apa makna? Sikit saya nak cerita tentang berkat ni. Kita ada satu istilah berkat yang bagi nak mudah faham. Mubarak ni makna dia, boleh tulis mubarak ni kebaikan yang sentiasa bertambah. Tulis mubarak ni maknanya kebaikan yang sentiasa bertambah dan berkekalan. Itu nama dia berkat. Faham berkat ni daripada perkataan bahasa Arab, birkah. Selalunya orang Arab ni dijumpa kalau dia tengah padang pasir, dia nampak padang pasir ni panas, air tak ada. Tak macam kita buka air pipe ada air kan. Apa dia tebuk je tanah keluar air kan. Padang pasir lain. Jadi dia ada satu tempat yang mana birkah. Apa dia? Sumur dia nampak tu. Tengah padang pasir panas nampak ada birkah. Birkah ni apa? Kat situlah dia bawa kambing dia, unta dia semua dapat minum air tu dengan tuan-tuan dia sekali. Dapat mandi, dapat apa. Padahal kecil tu. Semua dapat merasai kebaikan tu. Itu yang nama dia birkah. Penuh dengan kebaikan dan bertambah-tambah. Sumur ataupun oasis tengah padang pasir. Sebab itu asal daripada perkataan tu. Sebab itu makna berkat adalah sesuatu yang apa dia? Kebaikan yang tadi apa saya kata? Sentiasa tambah dan kekal, dia takkan hilang. Apa dia dalam hidup kita yang sentiasa bertambah, yang kita kena buat yang kekal dan takkan hilang? Apa dia? Ada tak? Usia sentiasa bertambah ke sebenarnya ataupun makin kurang? Sebenarnya usia kita tambah ke kurang? Cuba teka. Contohlah, sebenarnya hakikatnya umur kita dah ada dah dalam tulisan. Allah dah tulis dah kan. Contoh ada orang umur 80 tahun. Sekarang umur dia 60. Nanti umur dia 61. Lepas tu 62. Sebenarnya umur dia makin tambah ke makin kurang? Dia kena tolak umur dia dengan 80. Tinggal berapa baki? 20. Makin kurang sebenarnya. Itu sebenarnya umur kita makin kurang bukan tambah.
Cuma kita raib, tak tahu umur kita sampai mana kan. Tapi ramai orang sebab tu dia gembira kan. Bila sambut birthday lagi gembira. Dia rasa macam sedangkan dia sepatutnya makin takut, makin insafi diri. Sebab apa? Nak makin dekat dengan Allah dah. Nak mati dah. Jadi kalau kita nak tengok berkat ni, semua perkara dalam dunia kita, dia sifat dia makin hilang ke makin tambah? Keupayaan, kekuatan kita makin hilang ke makin tambah? Makin kurang kan? Dulu mata nampak, sekarang tak nampak. Dulu awal-awal muda tu kalau nak hafal benda cepat je. Sekarang susah, betul tak? Makin hilang tu. Jadi apa benda yang makin bertambah dan takkan hilang? Amalan sebenarnya. Ramai orang dia jaga harta dunia dia kan. Rasa macam dia punya kan. Tapi betapa ramai orang yang akhirnya dia mati dalam keadaan benda tu macam tu hilang untuk orang lain. Betul tak? Ya. Tapi sebenarnya ramai orang tak jaga amalan dia supaya itulah yang dia nak dampak nanti kekal. Betul tak? Kita sedekah dengan duit yang kita simpan, kan? Mana yang kekal? Kita simpan macam mana pun, lala dia simpan, lala pakai bukan dia boleh enjoy, dia pakai bila apa? Dia kena masuk hospital, sakit. Akhirnya, dia ingat dia simpan dulu, dia boleh buat bagaimana. Tapi kalau dia dah sedekah, walaupun pada pandangan mata dia dapat jadi hak orang lain kan, tapi dapat pahala tak? Itu yang kekal. Quran ajar yang mana? Itulah berkat Quran. Quran ajar supaya apa? Buat amal soleh. Cuba buka ni sikit nak tentang berkat ni. Cuba buka, Allah suruh kita fikir, ini yang kamu patut kejar sebab ini yang kekal. Quran ajar ini. Cuba buka surah 18. Kita selalu baca ni. Surah apa tu? Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 46. Muka surat sekejap ya. Dah cekak dah tu. Dah cekak dah. 299. Saya tak sempat cari, dia dah cari dah. 299. Alhamdulillah. Ayat atas sekali kan. Cuba tengok. Ini dah. Tengok Allah ajar kita jelas dalam ayat ni. Mana yang kekal, mana yang tak kekal. Nombor 5 lah Surah Al-Kahfi. Surah 18 ayat 46. Muka surat 299. Cuba tengok ayat tu. Pendek je. Jumpa? Ayat di atas sekali. Muka surat 299 Jumpa? Ayat nombor berapa? 46. Atas sekali ayat dia. Okey, kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi Allah kata ayat ni al-mal. Ni harta zahir semuanya ni. Harta nampak kan? Kereta, rumah, semua benda. Itu nama dia mal. Wal banun, apa dia?
anak-anak ini maknanya apa? Sokongan. Tadi itu juga alat untuk digunakan, dan satu lagi adalah alat sokongan juga, bantuan ya, dengan anak-anak boleh mengukuhkan keberadaan seseorang itu kat dunia ni. Itu fungsi dia benda ni. Tapi semua itu Allah kata apa? Zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Bermakna hias, perhiasan ni dia bukan sesuatu yang kekal. Hias kan, renovation sekejap, lepas tu nanti hilang lah. Itu sifat semua benda ni. Tapi Allah kata, Allah jawab terus ayat ni, yang mana yang ini bukan hias, bukan apa, tapi dia memang solid, begitu terus, tak akan ubah. Iaitu apa? Wal baqiyat. Baqiyat ni mana apa? Pernah dengar tak perkataan baki? Baki ni balance, iaitu kita dah buat, ada lagi benda yang kekal dengan kita. Betul tak? Ataupun kita kata alam baqa, maknanya apa? Alam kekal. Baqa tu maknanya kekal. Daripada perkataan ni lah. Jadi Allah kata yang kekal, yang banyak yang kekal sebenarnya apa tu? Iaitu sifat dia solihat, amal soleh. Amal soleh yang kekal. Faham Ayat ni cerita pasal amal soleh itu yang mengekalkan kita semua. Iaitu itulah Allah kata khair. Kan tadi kan, apa makna berkat? Kebaikan. Betul tak? Kebaikan yang sentiasa bertambah dan kekal. Tengok Allah kata, yang mana lebih baik, harta dan anak tadi ke ataupun amal soleh? Amal soleh ini yang kekal, dan ia lebih baik di sisi siapa? Rabb, di sisi Allah. Dan inilah apa dia? Sebagai sawaban, sebagai ganjaran yang kita nak rebut. Dan wa khairun amala, dan inilah sebaik-baik angan-angan. Amalan ni cita-cita, angan-angan. Semua kita bagi orang beriman sepatutnya inilah angan-angan utama dia. Bukan dia angan-angan nanti dia nak beli itu ini, bukan. Angan-angan dia apa? Dengan apa yang dia ada untuk dia dapatkan ini. Tengok Quran ajar. Sebab itulah Quran ni apa? Mubarak. Sebab Quran ajar semuanya supaya manusia akan dapat buat sesuatu yang paling berkekalan, itu amal soleh. Quran ajar itu. Baik, jadi balik pada ayat yang kita bincang ni. Saya tak nak pergi lebih lanjut ni. Banyak lagi kalau kita nak cerita tentang berkat ni. Ayat lain banyak lagi terang dia. Tapi untuk permulaan sikit-sikit, kita ambil cukup satu-satu ayat je. Okey, balik pada surah yang ini tadi. Surah 38 ayat 29. Balik sini balik. Sebab kita sedang cerita tentang mubarak tadi dalam ayat ni. Kan? Dah faham lah sedikit mana mubarak? Kekal. Kebaikan yang sentiasa berkembang dan kekal. Tak ada siapa boleh curi kita punya amalan, betul tak? Tapi duit kita ramai tak boleh curi? Boleh. Kadang-kadang ada, akhirnya dia masa hidup tak kena curi, masa meninggal, betul tak? Orang curi isteri dia, bukan curilah, kahwin kan, bukan lagi. Rumah dia pun diduduki oleh orang lain dah. Contohnya banyak berlaku. Tapi amalan memang kita punya dah, kan? Tak rugi. Baik. Jadi surah 38 ayat 29 kita balik pada situ. Ini point dia saya nak ketengahkan, iaitu kita nak balik nak dapat tadi Quran punya ni. Fungsi Quran ni nak dapat 3 benda ni. Maka kita kena balik kepada tujuan Quran tu turun sebab tu dalam ayat ni kita dah baca tadi kan, apa dia? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kan? Quran ni kami turunkan kepada engkau Muhammad penuh dengan keberkatan. Tadi kita dah faham mana berkat tadi. Semuanya ajaran dia itu. Jadi apa selepas tu lah kata? Ada tak buka lagi. Okey, tak apa. Muka surat tadi berapa? 455. Boleh. Kalau saya boleh ni, saya boleh pergi ni. Tapi cuma saya ada ni, tak boleh nak jalan. Saya boleh buka kan? Apa? 455 Saya lupa nak suruh simpan muka surat tu tadi. Tanya saya suruh simpan tadi. Dia kadang-kadang kita nak terangkan ayat tu, dalam tu kita buka sekejap yang lain, kita simpan dulu yang lama sebab kita nak buka balik. Itu kaedah tadabbur ni.
Ini nama dia apa? Bahasa Inggeris dia cross check. Betul tak? Kita buat cross check. Kaedah ni kalau orang undang-undang pakai ni, betul tak? Lawyer ke apa undang-undang dia akan cross check. Ini kanun keberapa, ini kanun berapa, ini kanun berapa. Dia dapat keputusan. Akta, betul kan? Itu nama dia cross check. Tapi kanun paling hebat dalam hidup kita Quran lah. Lagilah hebat. Jadi kita buat ni. Jumpa. Okey, dah jumpa semua? Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada tujuan tu. Okey, jadi saya baca balik ayat dia. Ayat dia apa kata? Ini kitabun anzalnahu ilaika. Ini kitab ni, Quran ni kami telah turunkan kepada engkau, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah pembawa kitab ini. Seluruhnya disampaikan kepada Nabi dan Nabi sebarkan semua pada kita. Okey, itu pertama ayat tu. Part pertama tu boleh gariskan tu. Ini bahagian pertama keterangan ayat. Poin kedua ayat ni Allah kata. Ni satu poin kedua. Apa Allah kata? Dengar tengok. Liyadabbaru. Sambung. Liyadabbaru. Apa dia? Ayati. Cuba tengok kat ayat tu. Betul tak? Itu part kedua. Part pertama cerita pasal Nabi Muhammad. Dan Nabi telah siap kerja dia sekarang ni. Faham? Allah dah turunkan dan Nabi dah sampaikan keberkatan itu kepada kita. Mubarak. Kemudian part kedua apa Allah kata? Liyadabbaru. Ini part siapa? Kita. Sebab tu dah tukar tu. Li tu apa? Supaya mereka. Tiba-tiba ubah. Tadi engkau, Nabi. Tiba-tiba mereka. Siapa mereka? Kita lah umat Nabi. Supaya mereka pula kerjanya apa sekarang kita? Nabi dah selesai dah sampaikan kita. Apa kerja kita? Tadabbur. Tengok ayat tu. Liyadabbaru. Kerja kita sekarang adalah kaji wahyu yang Nabi sampaikan. Tadabbur apa? Ayat-ayat Allah ni ada 6,000 tu. Hebat ni ayat-ayat ni. Kita kena tadabbur dia. Apa tujuan tadabbur? Apa natijah? Jadi bila kita buat benda, kita nak keputusan, betul tak? Kita buat saja-saja. Tak. Kita memerlukan satu natijah yang baik. Apa natijah yang baik? Ayat part ketiga. Apa dia? Wali yatazakkara. Nampak? Itulah kesan. Dengan tadabbur Quran, barulah dapat tazkirah. Yang kita selalu sebut tazkirah, peringatan. Faham? Jadi 3 benda. Nabi, Allah dah sampaikan risalah kepada Nabi dan Nabi dah sampaikan risalah. Dan risalah Nabi sampaikan penuh kebaikan. Bagaimana kita nak rebut kebaikan Quran? Mereka kena tadabbur ayat-ayat Allah. Dan apa kesan dia tadabbur? Dapat tazkirah liyatazakkara ulul albab. 3 benda ni. Inilah tujuan Quran turun. Tapi kita kata, habis Quran suruh kita baca. Betul tak? Ada ayat Iqra. Macam mana kita nak harmonikan 2 benda? Apa maksud dia? Jadi bila kita faham maksud Iqra, kan? Iqra tu maknanya apa? Baca. Itu sebagai apa kita kata? Itulah pintu dia. Pintu sebelum seorang dapat tahap tadabbur, dia kena pandai apa dulu? Kena baca lah, kan? Jadi baca itu adalah dia punya disebut wasilah ataupun medium. Membaca Quran merupakan medium untuk mendapat peringatan. Dan selanjutnya baca dengan apa tadi? Itulah tadabbur tu diperlukan. Jadi tanggungjawab kita dengan Quran, kesimpulan lah daripada apa yang kita bincangkan ni. Ni tadabbur, 3 ayat tentang tadabbur saya bagi. Dan inilah fungsi Quran. Jadi tanggungjawab kita pertama, Quran ni kita kena buat apa? Baca. Ini dalam surah 96 ayat 1 tu. Tahu kan surah pertama turun apa? Iqra. Baca. Memang tugas kita pertama mesti baca Quran. Okey. Yang kedua,
Apa kita kena buat? Fahami. Fahami. Ataupun kita panggil faham ni apa? Tadabbur lah, tazakur, tepatkan kefahaman dia. Ini surah yang ini yang kita bincang ni, surah 38 ayat 29 tu. Kita ambil yang sama, senang sebab kita dah jumpa dah. Fahami dia dengan tadabbur. Yang ketiga, amalkan dia. Amal. Jadi yang ini ada dalam surah uh, 61 ayat 2 hingga ayat 3. Ni okey, yang ini tak payah buka lah ni Ni tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, selesai Yang ini kita dah bincang yang ni. Okey, sekarang yang amal ni kat mana ayat dia? Cuba buka surah 61 ayat 2 hingga 3 ni. Surah 61 ni surah As-Saff. 551. Muka surat 551. Surah As-Saff. Amal ni juga maknanya ikutlah. Amal ni maknanya apa? Mengikuti ajarannya. Ikuti ajarannya. Okey. Buka surah tu dulu. Berapa dah? 4 ni. 10 kan. Masuk lagi. Masuk hukum? Tak lah, kita tanya sejam ni. Sejam. Tanya ada dapat ni. Dapat semua? Okey, dah jumpa Okey. Okey, ayat ni kita kena fahami betul-betul. Sebab apa? Okey. Satu kaedah yang saya nak beritahu bila kita baca Quran, banyak ayat ya ayyuhan nas contohnya. Ya ayyuhal kafirun. Satu yang istimewa bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Ini para ulama antaranya Ibnu Abbas, dia cukup tegas cakap ayat ni. Jadi bila Allah kata, Allah sebut jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, dia kata asri, dia kata persiapkan telinga engkau untuk dengar apa Allah nak cakap lepas tu. Kalau siapa yang kata dia beriman, sebab seolah macam ni, wahai anak-anakku, kita buat de je, maknanya apa? Dia bukan anak orang tu. Sekarang ni Allah kata wahai orang yang beriman kepada aku, kita pun buat de je, seolah saya tak beriman. Faham? Penting tu. Ini kata Ibnu Mas'ud ni. Ibnu Mas'ud ni adalah orang yang Nabi suruh kawan-kawan Nabi, sahabat Nabi, belajar Quran dengan dia. Dan Nabi pernah beritahu Ibnu Mas'ud, aku nak dengar kau baca. Dan Nabi menangis dengan Ibnu Mas'ud baca. Bayangkan, ni orang hebat Quran. Dan dia sendiri kata apa? Bila dengar ni, apa dia? Pasang telinga kau. Apa Allah nak kata? Maknanya mesti ada benda penting Allah nak kata tu. Sebab apa? Ini adalah kata-kata kasih sayang Allah kepada orang yang beriman dengan dia. Dia nak cakap. Jadi kita jumpa ayat ni apa? Ya ayyuhallazina amanu. Tengok Allah kata. Tengok Allah nak kata apa? Dia mesti sama ada perintah atau larangan. Jadi dalam ayat nak kata apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Apa makna dia? Kenapa kamu suka cakap? Betul tak? Taqulun maknanya berkata-kata. Apa yang kamu sendiri tak kerjakan. Antara makna ayat ni apa dia? Cuba teka. Ni best ni makna dia ni. Kita selalu kaitkan yang ini, ayat ni dengan siapa? Dengan manusia. Betul tak? Kita kata, kita cakap dengan orang. Tapi
tak sepa bikin. Betul tak? Kita cakap tak sepa bikin dengan manusia. Tapi ulama ni di antaranya dikatakan ini yang lebih besar dengan Allah. Itu yang lebih patut kita nampak. Kita hari-hari cakap apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Bayangkan, itu hari-hari kita cakap. Itu deklarasi kita dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu solat. Betul tak? Kita kata apa? Sesungguhnya saya solat, saya buat ibadah ni, hidup saya semua dan perjalanan mati saya semuanya hanya untuk Allah, betul-betul untuk Allah. Itu deklarasi kita. Aku janji kita. Okey, lepas solat kita dah cakap, kita buat tak? Bayangkan. Itu. Sebab tu ulama dia buat halus kan. Kita tak nampak, kita nampak kita dengan orang kan. Lebih besar kita dengan Allah. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya Allah. Itu deklarasi kita tu, aku janji kita. Lepas habis tu kan, mulut pun tak jaga, main cakap je. Sedangkan tadi kita dah janji dengan Allah, hidup saya untuk Tuhan. Maknanya apa? Memang ikut perintah Tuhan saja. Saya jaga mulut saya sebab apa? Saya cakap kerana Allah. Saya memandang kerana Allah. Saya dengar satu yang baik kerana Allah. Tiba-tiba apa? Tak buat. Tadi kita baru ikrar tadi. Ini Allah kata ni, wahai orang beriman, kenapa kamu selalu cakap? Kamu bagi tahu janji dengan aku, tapi kamu tak buat pun. Bayangkan ni Allah tegur siapa? Orang beriman. Saya lah tu, ya Allah, ya Allah. Jadi tujuannya apa? Ya Allah, saya astaghfirullahalazim. Mohon ampunkanlah kami, ya Allah. Itu ayat ni memberi hati kita jadi macam tu. Betul tak? Untung tak baca Quran. Untung tak kita faham ni. Yes, dia akan sentuh hati orang ni. Dan Allah suka orang yang menangis tu, yang rasa insaf. Ini kesan yang diperlukan oleh semua manusia dengan tadabbur ni. Nampak tak? Ni Allah tegur kita. Dan Allah kata apa? Kabura maktan indallah. Amat besar kebencian Allah. Bila mana apa? Antakulu ma la taf'alun. Apabila kamu sentiasa cakap apa yang kamu tak buat. Dia tak tahu pun. Dia cakap je tapi begitu saja. Apa dia? Allah kata besar nanti murka Allah. Allah kata jangan. Aku murka besar tau kalau kamu buat macam ni. Faham Seolah Allah kata macam tu dengan kita. Jadi ni ayat yang amat penting. Sebab itulah apa natijah daripada baca tadi. Baca ni tadi kita kata apa? Inilah medium pertama. Kita boleh tak berpada hanya ini je rupanya dengan Quran? Boleh tak sekarang ni dalam belajar? Boleh tak berpada saya nak baca je lah? Boleh tak? Dah tak boleh sebab kita nampak rupanya kena ini, sebab dia nak tuju ke mana? Hati, kefahaman. Hebatnya Quran. Maka sekarang ni kita dah nampak, ini tugas saya seterusnya. Selama ni saya baca, saya pun makrah dah sangat cantik. Tapi tak cukup rupanya. Saya kena usaha nak apa? Lebih dalam lagi fahami. Dan tujuan saya nak faham ni untuk apa? Ya, sebab Allah tadi kata tadi, jangan kamu cakap tapi rupanya tak buat juga. Tadi alasan pertama saya tak faham. Okeylah. Kan, mudah-mudahan Allah ampunkan. Sekarang ni saya dah faham, sama juga. Apa lagi alasan kita? Jadi yang kedua, fungsi Quran amal juga maksudnya apa? Ada penguat yang lain lagi Jadi Allah murka. Allah nak suruh bila baca Quran, kita boleh ikut arahan. Sebab Quran ni antaranya kitab arahan dan kitab larangan dalam tu. Petunjuk kan? Guidance ni maknanya macam itulah. Kalau guidance kita hari ni apa? Yang manusia rasa kalau tak ada guidance ni, punahlah kehidupan dia. Apa dia? Mana-mana pun. Saya mula-mula dulu kalau nak cari ni Masjid Buaya ni, saya cari guna apa? Waze ke. Kalau kita pergi tempat tak pernah pergi, memang apa? Tak ada line, jenuh lah kita kata kan. Jadi bayangkan Waze tu dalam bahasa Tamil. Contohlah Waze tak ada pilihan. Bahasa apa? Bahasa Tamil ke bahasa Urdu. Apa langkah kita? Sangat penting ni, apa kita buat? Cari translate. Betul tak? Kita boleh usaha tak nak dapat, sebab apa? Kalau tak saya sesat ni. Betul tak? Sekarang ni Quran buat tak macam tu? Kita kisah. Letaklah, baca je. Boleh tak? Tadi untuk dunia punya petunjuk, kita bimbang hanya kita pun minta orang tolonglah, fahamkan saya ni, saya nak tolong boleh tak? Kan? Berusaha kan? Tiba-tiba Quran
Tak ada masalah, saya nak baca je. Boleh tak? Ui, tak boleh ni. Kita dah belajar dah. Nampak tak? Kat situ baru kita dapat furqan. Ni nama dia apa? Oh, rupanya tak cukup tepat lagi yang saya faham selama ni. Lebih dalam lagi. Ini rupanya saya kena buat. Tanggungjawab saya dengan Quran. Nampak Jadi, begitulah kita dengan Quran. Quran ni adalah kita kena sesuai, kena ikuti dia. Dalam surah yang lain ni nak bagi kuat sikit. Buka surah 6. 6 ayat 155. Amal ni maksudnya kita nak ikut arahan dalam Quran. Surah 6 ayat 155. 149. Muka surat 149. Jadi, dia balik daripada kesimpulan. Tadi kita kata nak dapat berkat Quran kena apa tadi? Tadabbur. Dan nak dapat lagi berkat Quran kena apa? Ikut. Cuba tengok ayat ni. Allah kata apa? Ya. Dulu. Oh, okey. Sorry. Saya datang. Pastikan semua dapat dulu Muka surat 149. Jumpa. Okey, alhamdulillah. Ayat 155. 155. Okey, dapat? Lagu 49. Betul. Wahada. Wahada. Wahada kitabun. Wahada kitabun kan? Betul. Tapi bukanlah salah, betul je. Dapat pahala memang, tapi tujuan yang lebih besar tu kita rugikan, kan? Masa tu belum sampai di Ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Jumpa 155 Tengok Allah kata apa tu? Wa hadza kitabun, dan ini adalah sebuah kitab yang mubah. Yang penuh kebaikan. Macam mana dapat kebaikan kitab ni tadi? Amal soleh tu dia ajar kita untuk tahu apa yang kita patut buat dalam kehidupan. Quran. Kan? Jadi sebab tu Allah kata apa? Fattabi'u. Ikutlah ajaran dia dalam tu. Jadi macam mana kita nak ikut satu guidance tanpa kita memahaminya? Boleh tak? Tak boleh. Betul? Maka kita kena, itu jalan dia. Sebab itu Allah perintah ittabi'u ni maknanya apa? Fi'il amar, kata perintah daripada Allah. Jadi Allah perintahkan, inilah kitab yang kamu kena yakini ia sangat berkat, sangat penuh kebaikan. Maka jalan dia dengan cara apa? Ikutilah ajaran dia. Fattabi'uhu, kemudian fattabi'uhu wattaqu, dan takutlah, bertakwalah. Okey. Bila kita jumpa macam ni nak faham takwa tu apa? Takut apa dia? Okey, dia dua Ikut maknanya ikut suruhan. Sebab kat perintah ada suruhan. Contohnya, jangan apa? Dekati zina, jangan mengumpat, kan? Jangan macam-macam lagi. Kemudian wattaqu, takutlah kita terlanggar larangan. Dua-dua tu. Bila jumpa dalam katakan fattabi'u, antaranya wattaqu maknanya apa? Ikut perintah dia dan takutlah kamu terlanggar larangan. Maka kita kena tahu apa itu larangan Allah. Itu maksud dia. Supaya apa? La'allakum turhamun. Jadi inilah kita minta doa rahmat, ya Allah, berilah saya rahmatmu. Macam mana cara dia? Ikut Quran. Ikut kitab ni dengan apa? Ikut perintah dan tinggal larangan.
takut, takwa tu. Barulah dapat dirahmati la'allakum turhamun. Jadi inilah jalan nak dapat rahmat. Baik. Jadi inilah yang setakat saya nak kongsikan hari ni. Jadi baca, fahami, amal, dan yang keempat ni lah yang terakhir. Ini paling besar sekali, iaitu sebarkan, sampaikan. Ini lebih besar lagi lah, sampaikan. Jadi tujuan juga Quran adalah untuk kita hebahkan dia. Kita dah nampak kan kepentingan, ya Allah, rupanya best ni. Hebahkan yang lain, hadirlah supaya dapat mubarak Quran ni sama-sama. Jadi dalil dia dalam tentang ini, sebarkan ni, kita boleh rujuk dalam surah apa? Sebar dan sabarlah. Sebar dan termasuk sabarlah tu. Okay, dalam surah Az-Zariyat sekejapnya. Kat Zariyat ni. Surah Fazakir bil Quran, ayat tu surah apa Sekejapnya. Surah Qaf. Surah Qaf, bukan Az-Zariyat, sebelum dia lagi. Surah 50. Ayat last sekali, ayat 45. Surah 50 ayat 45 antaranya. Bukan 520. Muka surat 520. Selepas tu baru Az-Zariyat. Saya salah nombor surah tu. Surah tu. Senang je, jumpa je muka surah 50 tu, buka ayat terakhir dia. Itu kesimpulan surah. Surah Qaf. Jadi antara teknik dia, kita nak tengok kesimpulan surah, kita buka ayat dia yang akhir sekali. Muka surat 520. Ayat 45. Ayat 45 Surah 50 ayat 45. Kalau nak syok nanti balik ni baca surah ni, surah Qaf. Apa cerita dia? Kenapa kesimpulan dia macam ni kita kan tahu. Okey. Jadi Allah sebut dalam ayat ni apa? Nahnu a'lamu bima yaqulun. Dah jumpa okey. Muka surat last sekali, surah Qaf, muka surat last sekali ayat last sekali. Ayat last sekali. Ayat last sekali ayat berapa? 45. Ahsantum. Barakallahu fik. Tengok Allah kata tu. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu apa yang mereka tuduhkan. Ini adalah rujuk pada orang yang bawa kebenaran, dia memang akan dituduh macam-macam. Dia memang mencabar, betul tak? Kita nak tegur kawan kita pun kadang-kadang kan. Anak kita pun. Betul tak? Mak kan? Anak kali pun
mencabar. Apatah lagi dengan yang lain. Apatah lagi Nabi nak sebut sesuatu pada umat dia, lagi-lagi umat yang masa zaman jahiliah Nabi tu. Zaman jahiliah umat mereka. Jadi payah. Jadi Allah kata, kami lebih tahu apa yang mereka cakap tu betul ke salah. Janganlah bimbang. Kerja kita apa dia? Wa ma anta alaihim bijabbar, dan engkau wahai Nabi SAW yang membawa risalah kebenaran, bukanlah boleh paksa orang nak ikut. Bukan boleh paksa. Bukan boleh paksa. Bapak setahun dia pun tak masuk. Ya, begitu sekali lah. Ini cabaran Al-Quran ni memang. Jadi apa nak Allah suruh selesaikan? Terus fazakir. Nampak? Apa makna fazakir? Berilah peringatan. Terus beri peringatan. Dengan apa nak beri peringatan? Dengan kata-kata kosong ke? Dengan apa? Bil Quran. Sebab apa? Inilah peringatan terbaik dalam kehidupan kita. Tak ada yang lebih baik daripada ni. Quran. Betul tak? Peringatan. Sebab itu ramai kita hari ni suka, betul, manusia macam mana pun dia akan cuba untuk cari sesuatu nasihat untuk diri dia. Tapi bila kita hilang punca, akhirnya dia cari salah tempat. Betul tak? Ramai kita boleh terkesan tak dengan apa dia? Bila hilang punca ni, kita boleh terkesan dengan benda-benda yang manusia buat kan. Contohlah kadang-kadang kita tengok cerita Hindustan tu pun boleh menginsafkan kita. Menangis padahal dia tak ada pun kaitan pun. Cerita pasal kisah cinta pun menangis padahal dia dah kahwin dah lama, anak dah 5 dah. Betul tak? Oh, dia rasa lain macam ni. Ataupun cerita-cerita lah yang kadang-kadang cerita tu cerita yang menginsafkan kononnya, kan drama. Tapi last sekali dia kata apa? Cerita ini adalah cerita rekaan, tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang mati. Tapi boleh nangis kan? Sekarang ni dalam Quran ni cerita rekaan yang tak ada kaitan ke cerita yang memang betul-betul? Tapi ramai tak boleh nangis. Kan pelik kan? Kita dah hilang punca. Akhirnya kita cari punca yang kita sangka boleh selesaikan masalah. Tak. Rupanya Quran lah sebenarnya punca sebenar. Kita kena cari balik hati kita. Apa dia? Serahkan balik pada ni. Linkkan balik. Dengan cara tadabbur ni. Itu dah saya nak bawa. Jadi Allah tutup dengan apa? Fazakil bir Quran. Berilah peringatan terus dengan Quran. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Siapa? Nabi. Nabi adalah orang yang mana bijak. Kita ke Nabi? Kalau nak kata dia boleh menyelesaikan masalah, yang pakar menyelesaikan masalah, kita ke Nabi? Nabi. Nabi selesaikan dengan apa? Al-Quran. Tiba-tiba kita selesaikan masalah dengan apa? Ikut perasaan. Tak ambil Quran, ikut perasaan. Kan rugi? Kita bukan Nabi, kita lagi perlukan Quran. Tapi kita tinggalkan Quran. Rugi tak? Rugi. Sebab itu Nabi Allah kata jangan putus asa Muhammad. Apatah lagi kita lagilah kena cari Quran. Fazakir bil Quran. Kenapa? Quran ni hanya dapat pada siapa? May yakhafu wa'id. Itulah sifat Quran. Quran hanya beri kesan pada orang yang betul-betul takut janji Allah. Iaitu apa? Semua nak masuk kubur. Takut tak? Semua akan bertemu dengan Allah, nak bersoal jawab. Takut tak? Siapa yang rasa takut, bila Quran sampai, dia akan dapat kesan kat hati. Tapi orang yang jenis apa? Hidup dia ni memang dia tak mampu, dia akan, telinga dia tak suka dengar. Jadi mudah-mudahan itu saja. Jadi Quran hanya dapat. Jadi tugas kita boleh tahu orang ni hati dia takut, orang ni hati dia tak takut. Boleh tahu tak? Tak boleh, kita nampak zahir je. Jadi sebab itulah Allah suruh Nabi apa? Sampaikan je pada siapa pun. Kamu tak boleh judge dia ni bakal takut atau tak, betul tak? Kerja kita terus sampaikan. Jangan mula-mula lagi kita dah buat persepsi pada orang dah. Tuh ni tak nak ni. Bukan. Sampaikan saja. Jadi inilah yang saya dapat kongsi hari ini. Kepentingan tadabbur. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita dapat tadi, pertama, Quran ni hebat. Dia adalah satu keterangan yang saling menguat antara satu sama lain. Dan yang kedua, tadabbur ni fokus dia nak tuju kat mana? Raja kepada seluruh tindakan kita, iaitu hati. Maka memang solidlah Quran. Sebab dia akan kat sini pergi dia. Maka bila hati itu bagus, maka semua akan jadi bagus. Dia pergi kepada punca. Dan apa dia punya sifat Quran ni? Pertama, dia adalah petunjuk dan dia ada penjelasan dan dia menyebabkan manusia boleh tahu mana betul mana
Sekarang dah rasa tak lain sikit? Dah beza kan? Tadabur tadi, ya Allah, tak pada saya baca saja ni. Betul tak? Kan dah nampak lagi tinggi level dah tu, sikit. Itu kesan dia. Dan seterusnya apa lagi? Penuh dengan kebaikan. Apa maksud kebaikan tadi? Iaitu buat kerja untuk akhirat. Kita jaga dunia macam mana pun, akhirnya apa? Dia akan lenyap juga. Baik kita guna semua ni yang kita tahu, yang pasti kita akan dapat. Apa dia? Harta kita duk simpan-simpan pun dia akan lusuh juga. Apa dia? Amalan. Jadikan dia amal soleh. Jadikan semua harta kita, modal kita sebagai amal soleh. Ini ajaran Quran. Nampak? Dia ajar kita pemikiran. Dia betulkan cara fikir kita. Hebat Quran. Dan sebab itulah cara dia apa? Kena tadabbur ni, liyadabbaru. Itulah tugas umat Nabi. Nabi dah sampaikan kerja kita tadabbur supaya dapat peringatan. Dan sekarang ni 4 perkara penting yang kita kena buat. Apa dia pertama? Ya, baca. Teruskan membaca Quran. Khatamkan, kita suka. Tapi kita tambah dengan apa? Kita nak memahaminya supaya kita lebih tahu jalan untuk ikuti amal dia. Dan supaya bila kita faham, baru kita ada kekuatan untuk sampai. Apa yang menghalang kita umat Islam ni? Quran ada, tapi kita senyap je. Apa menghalang dia? Sebab kita tak tahu kan? Kita tak berani. Mak nanti saya tak tahu. Kita tak tahu macam-macam. Itu punca dia. Jadi kita nak singkirkan punca supaya kita bertambah kuat. Sebab tu kena tadabbur. Dan selepas tu kita nak buat satu lagi apa? Sampaikan. Inilah yang lebih besar. Inilah setakat ayat ini kesimpulan mukadimah saya tentang kenapa kita kena tadabbur. Kerana nak memenuhi tuntutan yang ada dalam Quran rupanya. Bukan sekadar baca, tetapi lebih dari itu. Itulah Quran. Itulah istimewanya Quran. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk tentang bagaimana Quran ni Allah mudahkan. Tadi kita dah buka kan? Susah ke senang? Senang. Ada yang rasa senang, ada yang mungkin rasa susah sikit. Tapi saya tengok tadi dah laju dah buka dah. Dah tahu dah ada orang kata dah apa? Dah ada tune dah kan? Jadi minggu depan kita akan masuk surah. Kita mula dengan surah Fatihah. Kita tadabbur. InsyaAllah pada hari ini mukadimah lah. Harap-harap dengan apa yang saya sampaikan dah rasa nampak pentingnya tadabbur. Saya kena buat. Kita kena buat azam. InsyaAllah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.